semua, selamat datang ke Cikgu E Channel. Hari ini Cikgu akan berkongsi dengan anda semua satu tajuk dalam mikroekonomi iaitu penawaran. Jadi marilah kita menerokai tajuk ini bersama-sama. Di bawah tajuk penawaran, Cikgu akan berbincang dengan anda beberapa subtopik yang utama, iaitu apakah itu definisi penawaran, hukum penawaran, keluk penawaran, fungsi penawaran, perubahan kuantiti ditawarkan dan juga perubahan penawaran. Jadi, marilah kita menerokai setiap topik ini dengan lebih terperinci. Jadi, kita mula dengan definisi penawaran. Apa itu penawaran? Penawaran adalah satu konsep dalam ekonomi yang berkaitan dengan pengeluar. Jadi pengeluarlah yang akan menjual barang dan perkhidmatan dan pengeluarlah yang akan menawarkan barang dan perkhidmatan dalam sesebuah pasaran. Jadi kita mula dengan memberikan maksud kepada penawaran. Penawaran boleh didefinisikan sebagai kuantiti barang atau perkhidmatan yang sanggup dan mampu ditawarkan oleh pengeluar pada suatu tingkat harga tertentu dan pada tempoh masa tertentu. Kalau kita lihat ayat ini, kita dapati wujudnya beberapa kata kekunci. Yang pertama ialah kuantiti barang dan perkhidmatan. Ini bermakna sebagai pengeluar, mereka boleh menawarkan barang atau perkhidmatan yang dikenali sebagai output dalam ekonomi. Dan mereka juga mesti ada dua ciri, iaitu pengeluar tersebut mesti ada kesanggupan dan juga kemampuan untuk menawarkan sesuatu barang atau perkhidmatan. Dan biasanya penawaran itu akan berlaku pada satu tingkat harga pada satu tempoh masa tertentu. Baiklah, kita andaikan terdapat seorang pengeluar yang dikenali sebagai pengeluar A, dan pengeluar A ini ada kesanggupan ataupun keinginan untuk menawarkan laptop. Maknanya pengeluar ini ingin menjualkan laptop. Jadi inilah keinginannya, dia nak menjualkan output ini. Tetapi pada masa yang sama, pengeluar ini mesti ada kemampuan untuk menawarkan laptop tersebut. Maksudnya, dia mesti mempunyai kemampuan dari segi penggunaan faktor pengeluaran, iaitu dia perlu ada tanah, buruh, modal dan usahawan sebagai input untuk menghasilkan output iaitu laptop ini. Apabila pengeluar ini mempunyai kesanggupan dan kemampuan untuk menawarkan kuantiti laptop pada tingkat harga tertentu, maka kita kata pengeluar ini mempunyai penawaran berkesan dalam sesebuah ekonomi. Baiklah, kita sudah tahu apa itu penawaran. Sekarang kita akan lihat hukum penawaran. Hukum penawaran seperti hukum permintaan, tetapi hukum penawaran adalah satu hukum yang akan dipatuhi oleh semua pengeluar yang rasional. Jadi apakah itu hukum penawaran? Mengikut hukum penawaran, kita dapati bahawa wujud satu hubungan langsung antara harga dengan kuantiti yang ditawarkan bagi sesuatu barang dan perkhidmatan. Di sini cikgu ambil satu contoh supaya pelajar boleh lebih memahami hubungan tersebut. Cikgu ambil contoh belun dan juga satu hadiah yang diikat bersama dengan belun tersebut. Jadi belun ini yang telah diisikan dengan gas, dia akan naik. Kalau belun ini naik, dia mewakili harga, jadi harga naik, maka kita dapati hadiah ini akan naik bersama-sama dan hadiah ini menunjukkan kuantiti yang ditawarkan. Jadi inilah contoh yang cikgu akan gunakan supaya pelajar boleh ingatkan hubungan antara harga dengan kuantiti ditawarkan adalah hubung langsung. Baiklah, kita akan lihat kes pertama ya. Andaikan harga sesuatu barang meningkat. Ya,
harga meningkat akan menyebabkan kuantiti ditawarkan bagi barang itu meningkat. Marilah kita lihat analogi yang cikgu bagi di sini. Katakanlah harga adalah belun dan kuantiti yang ditawarkan adalah hadiah ini. Apabila harga meningkat, maka kuantiti yang ditawarkan juga akan meningkat bersama-sama. Jadi, peningkatan bersama-sama ini menunjukkan wujudlah satu hubungan langsung antara harga barang dengan kuantiti ditawarkan barang itu. Sebaliknya, kalau harga barang itu menurun, maka kuantiti yang ditawarkan barang itu juga akan menurun. Jadi di sini kita andaikan bahawa belun sekarang sudah bocor di mana belun itu sedang menurun. Jadi hargalah yang menurun, akhirnya hadiah yang kita bersama-sama dengan belun tadi yang mewakili kuantiti ditawarkan juga akan turun bersama-sama. Jadi apabila mereka menurun secara bersama-sama, kita juga nampak satu hubungan langsung antara harga dengan kuantiti yang ditawarkan. Mungkin pelajar akan tertanya-tanya, kenapalah setiap kali harga naik, kuantiti yang ditawarkan mesti naik dan setiap kali harga turun, kuantiti ditawarkan akan menurun juga. Ini adalah kerana setiap pengeluar adalah bermotif memaksimumkan keuntungan. Apabila harga naik, ini menunjukkan bahawa peluang untuk mendapatkan keuntungan adalah lebih banyak. Jadi, bila harga naik, keuntungan akan meningkat. Jadi, inilah yang memberikan motivasi kepada pengeluar untuk menambahkan kuantiti yang ditawarkan. Sebaliknya, kalau harga menurun, ini juga menunjukkan bahawa keuntungan akan jatuh. Jadi, pengeluar pun kurangkan kuantiti ditawarkan. Jadi, ini adalah hukum penawaran. Seterusnya, kita dapati bahawa hukum penawaran boleh ditunjukkan dengan menggunakan jadual. Dan jadual ini cikgu namakan dia sebagai jadual penawaran. Mula-mula sekali kita lihat jadual ini menunjukkan harga dalam sebutan ringgit Malaysia dan kuantiti ditawarkan dalam sebutan unit. Pelajar cuba perhatikan, dalam jadual ini harga semakin meningkat dari RM1, RM2, RM3 dan seterusnya sehingga RM7. Dan pada masa yang sama, kuantiti ditawarkan juga akan meningkat apabila harga semakin naik. Contohnya, kuantiti ditawarkan pada RM1 adalah 20 unit, RM2 kuantiti ditawarkan 40 unit, RM3 kuantiti ditawarkan RM60 dan seterusnya dia akan meningkat sehingga 140 unit apabila harga adalah RM7. Jadi di sini jelas menunjukkan apabila harga semakin meningkat, kuantiti yang ditawarkan juga semakin meningkat. Jadi pelajar cuba tengok anak panah ini, adakah harga naik, kuantiti ditawarkan naik? Jadi keadaan sebaliknya, jika harga turun, kuantiti ditawarkan juga akan menurun. Jadi ini jelaslah menunjukkan bahawa wujudlah satu hubungan langsung ataupun positif antara harga dan kuantiti ditawarkan. Apa yang bermakna hubungan langsung dan positif ini adalah menunjukkan kepada arah kenaikan harga dan kuantiti ditawarkan. Harga naik, kuantiti ditawarkan naik. Bila harga turun, kuantiti ditawarkan turun. Itulah maksudnya hubungan langsung ataupun positif antara harga dan kuantiti ditawarkan. Baiklah, selain daripada jadual yang cikgu tunjukkan, cikgu ingin mengingatkan pelajar-pelajar tentang hukum penawaran sebelum kita lanjutkan pelajaran hari ini. Andaikan individu ini adalah seorang pengeluar. Pengeluar selalunya bermotif memaksimumkan keuntungan. Jadi pengeluar yang rasional akan mematuhi hukum penawaran di mana apabila harga naik, kuantiti ditawarkan akan naik. Hubungan yang wujud ialah langsung. Dan sebaliknya, kalau harga turun, maka kuantiti yang ditawarkan juga akan turun. Ini juga menunjukkan hubungan langsung. Jadi sebagai kesimpulannya, hukum penawaran menyatakan wujudnya
hubungan langsung ataupun positif antara harga dan kuantiti yang ditawarkan. Baiklah, jadi cikgu nak tanya kamu semua satu soalan. Mengikut hukum penawaran, dia menerangkan hubungan antara harga sesuatu barang dengan apa? A. Permintaan, B. Kuantiti diminta, C. Penawaran dan D. Kuantiti ditawarkan. Jadi sangat jelaslah bahawa jawapan kita adalah D. Kuantiti ditawarkan. Baiklah, sekarang kita teruskan dengan subtopik yang seterusnya, iaitu kita akan belajar melukis keluk penawaran. Selain daripada jadual boleh menunjukkan hukum penawaran, kita dapati bahawa keluk ataupun graf juga boleh menunjukkan penawaran dan juga hukum penawaran. Marilah kita belajar cara melukiskan keluk. Bagi keluk penawaran, cikgu akan tunjukkan satu jadual yang ringkas, iaitu harga dari RM1 ke RM2 dan kuantiti ditawarkan meningkat dari 25 unit menjadi 30 unit. Jadi pelajar mesti faham bahawa dalam jadual ini kita sudah dapat lihat implikasinya, iaitu harga naik dari RM1 ke RM2, kuantiti ditawarkan pun naik dari 25 unit ke 30 unit. Jadi jelaslah bahawa hukum penawaran sudah ditunjukkan dalam jadual. Sekarang kita akan terjemahkan jadual ini ke dalam bentuk graf supaya kita boleh menunjukkan satu keluk penawaran juga menyokong hukum penawaran. Ya. Jadi dalam lukisan graf kita, langkah pertama ialah kita mesti masukkan nama paksi kita. Jadi pelajar perlu ingatkan ya, bagi paksi X iaitu paksi mendaftar ini mestilah dilabelkan dengan kuantiti ya dalam sebutan unit, manakala paksi Y ini akan dilabelkan dengan harga dalam sebutan ringgit Malaysia dalam konteks ini. Jadi mula-mula sekali, kita akan masukkan kombinasi harga RM1 dengan kuantiti ditawarkan 25 unit. Ini dinamakan sebagai satu kombinasi. Selepas tu, cikgu akan lukiskan kombinasi kedua, iaitu pada RM2, kuantiti ditawarkan ialah 30 unit. Selepas cikgu bentukkan dua titik ini, cikgu akan sambungkan dua titik ini dengan satu garisan. Dan garisan yang cikgu lukiskan inilah yang dinamakan keluk penawaran. Dan keluk penawaran akan dilabelkan sebagai SS kerana kita ambil istilah dari bahasa Inggeris iaitu supply curve. Baiklah, kalau kita perhatikan bentuk penawaran, keluk penawaran ini memberikan kita satu implikasi iaitu memang wujudnya hubungan langsung antara harga dengan kuantiti ditawarkan. Apabila harga naik dari RM1 ke RM2, kuantiti pun naik dari 25 unit menjadi 30 unit. Jadi, hukum penawaran dibuktikan melalui jadual dan juga melalui keluk penawaran. Jadi, marilah kita lihat apakah bentuk keluk penawaran. Keluk penawaran sebenarnya adalah satu keluk yang mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Jadi apakah implikasinya apabila kita lukiskan satu keluk penawaran yang berbentuk demikian? Sebenarnya dia memberikan kita satu mesej yang sangat penting, iaitu wujudnya hubungan langsung antara harga dengan kuantiti yang ditawarkan. Jadi pelajar mesti faham ya, keluk penawaran sebenarnya membuktikan hukum penawaran. Sekarang kita pun lihat bagaimana keluk penawaran pasaran boleh dibentuk. Sebelum kita lihat maksud keluk penawaran pasaran, marilah kita fahamkan dulu apa maknanya penawaran pengeluar individu. Penawaran individu ini sebenarnya menunjukkan kuantiti sesuatu barang yang ditawarkan oleh seorang pengeluar ataupun pengeluar individu pada pelbagai tingkat harga. Sebagai contoh, kalau pelajar perhatikan jadual di bawah, nampak
jadual ini menunjukkan satu siri harga untuk barang Y dari RM1 hingga RM5. Dan pada masa yang sama, kuantiti yang ditawarkan bagi barang Y adalah terdiri daripada 3 orang pengeluar. Jadi dalam kes ini, cikgu andaikan kita ada pengeluar A, pengeluar B dan pengeluar C, masing-masing dalam sebuah pasaran yang menawarkan kuantiti ditawarkan bagi barang Y. Jadi pada RM1, kuantiti yang ditawarkan oleh pengeluar A ialah 10 unit dan kuantiti ditawarkan oleh pengeluar B adalah 60 unit dan kuantiti yang ditawarkan oleh pengeluar C adalah 45 unit. Jadi untuk mendapatkan kuantiti ditawarkan di seluruh pasaran, secara teknikalnya kita akan menjumlahkan kuantiti yang ditawarkan oleh ketiga-tiga pengeluar individu ini secara mendata. Maksudnya 10 unit tambah 60 unit tambah 45 unit, maka cikgu akan dapat 115 unit. Inilah yang merupakan kuantiti ditawarkan oleh penawaran pasaran. Ya, jadi ini adalah jumlah besar. Apa itu penawaran pasaran? Jadi penawaran pasaran menunjukkan jumlah kuantiti sesuatu barang yang ditawarkan oleh semua pengeluar dalam sesebuah pasaran pada pelbagai tingkat harga. Jadi dalam contoh ini, kita sudah andaikan bahawa wujudnya 3 orang pengeluar sahaja dalam pasaran, jadi kita boleh jumlahkan kuantiti yang ditawarkan untuk mendapatkan kuantiti penawaran pasaran. Jadi selepas kita lengkapkan jadual ini, kita boleh buat satu kesimpulan bahawa keluk penawaran pasaran juga mematuhi hukum penawaran. Kerana dari jawapan yang kita dapat ini, kita dapati apabila harga meningkat dari RM1 menjadi RM5, penawaran pasaran juga naik ya dari 115 unit menjadi 215 unit. Baiklah, sekarang kita akan cuba lakarkan keluk penawaran pasaran dan lihat apakah bentuknya keluk penawaran pasaran. Cara untuk melukiskan keluk penawaran pasaran ialah kita akan lihat harga dengan kuantiti ditawarkan di seluruh pasaran. Jadi cikgu di sini cuba nak lakar dan tunjukkan kepada anda setiap satu keluk penawaran bagi pengeluar ABC dan juga penawaran di pasaran dalam jumlah besar ya. Jadi mula-mula sekali inilah lakaran untuk keluk penawaran pengeluar A, keluk penawaran pengeluar B, keluk penawaran bagi pengeluar C, dan bila kita jumlahkan ketiga-tiga ini, kita dapatlah satu keluk penawaran SS yang melambangkan keluk penawaran pasaran. Ya. Jadi, apa yang cikgu nak tunjukkan di sini adalah keluk penawaran pasaran dan juga keluk penawaran pengeluar individu tidak akan lari daripada hukum penawaran, iaitu dia mencerun ke atas dari kiri ke kanan dan memberikan satu implikasi wujudnya hubungan langsung antara harga dan kuantiti yang ditawarkan. Baiklah, selepas lihat cara melukis keluk penawaran, apa kata kita buat matematik pula? Okey, kita akan lihat fungsi penawaran. Jadi sebelum cikgu memperkenalkan fungsi penawaran, pelajar mesti ingat apa yang kita sudah pelajari tadi, iaitu hukum penawaran bukan sahaja boleh dibuktikan dengan melihat jadual dan juga rajah, iaitu keluk penawaran. Sekarang kita akan buktikan penawaran sekali lagi ya dari segi hukum penawaran dengan melihat fungsi, iaitu cara matematik. Baiklah, cikgu di sini menunjukkan satu jadual. Jadual ini menunjukkan harga RM1, kuantiti ditawarkan 25 unit, dan apabila harga RM2, kuantiti ditawarkan adalah 30 unit. Jadi ini telah memberikan kita satu implikasi wujudnya hukum penawaran di mana harga semakin naik, kuantiti ditawarkan pun semakin naik. Sekarang kita akan lanjutkan dengan melihat fungsi penawaran.
Fungsi penawaran juga boleh dikatakan satu persamaan penawaran di mana dia akan ditulis sebagai QS sama dengan A campur BP. Mula-mula sekali, cikgu ingin menarikkan perhatian anda untuk melihat simbol positif ini. Ya. Anda faham bahawa QS, di depan QS ada simbol positif. Tapi kita tak biasa tulis simbol positif di depan alfabet. Jadi, kita dapati bahawa QS sebenarnya ialah positif. Dan bila kita tulis positif BP ni, maknanya harga adalah positif. Bila QS positif, harga juga positif, ini sebenarnya telah melambangkan satu implikasi iaitu hukum penawaran. Di mana wujudnya satu hubungan langsung antara kuantiti ditawarkan dengan harga. Baiklah, sekarang kita akan membentukkan persamaan pertama. Persamaan pertama dibentukkan dengan memasukkan kuantiti ditawarkan 25 unit dalam QS dan juga memasukkan harga 1 ke dalam P. Oleh kerana P sama dengan 1, maka kita tidak tulislah 1 itu ya, mengikut cara membuat matematik. Jadi kita dapat persamaan 25 sama dengan A campur 1B ataupun campur B. Seterusnya, bagi persamaan kedua, cikgu masukkan kuantiti ditawarkan 30 sebagai QS sama dengan A campur 2B. Jadi 2 ini datang daripada harga RM2. Selepas kita membentukkan dua persamaan, jadi kita bolehlah mencari perbezaan mereka dengan menggunakan persamaan 2 tolak 1. Apabila persamaan 2 tolak 1, jadi kita akan buat langkah kerjanya di mana kita gunakan 30 tolak 25 sama dengan A tolak A. Apabila A tolak A, maka tak adalah kosong dah. Jadi kita tak akan tulis A pun. Lepas tu kita akan guna 2B tolak B. Jadi akhirnya kita dapati 5 sama dengan B, B sama dengan 5. Jadi dengan nilai B sama dengan 5, maka kita boleh gunalah maklumat ini untuk terus mencari alfabet A. Untuk mendapatkan A, kita akan gantikan B sama dengan 5 ini ke dalam mana-mana satu persamaan. Di sini cikgu nak ganti dalam persamaan 1. Jadi di sini cikgu ambil persamaan 1, 25 sama dengan A campur B. Oleh kerana cikgu sudah tahu B adalah 5, jadi cikgu masukkan dalam persamaan itu dan teruskan dengan langkah kerja. Akhirnya cikgu dapati bahawa A adalah 20 nilainya. Jadi selepas cikgu dapat 20, maka pada peringkat terakhir bolehlah kita bentuk fungsi penawaran secara sempurna. Jadi fungsi penawaran itu boleh ditulis sebagai QS sama dengan A 20 campur B 5P. Kan? Jadi kita lihat QS adalah 20 campur 5P. Ya, di mana A telah digantikan dengan 20 dan B telah digantikan dengan 5. Maka sempurnalah cara kita untuk mendapatkan fungsi penawaran. Jadi inilah cara-cara dia. Selepas kita dapatkan fungsi penawaran, kita juga boleh menggunakan maklumat yang ada dalam fungsi ini untuk melakarkan graf. Jadi cikgu cuba tunjukkan di sini bagaimana cikgu akan menggunakan maklumat ini dan melakarkan satu kelok penawaran yang berbentuk mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Mula-mula sekali cikgu akan labelkan kuantiti dan harga di paksi X dan Y masing-masing. Lepas tu, cikgu akan mengguna QS sama dengan 20 campur 5P ni dengan andaian di mana cikgu akan samakan P dengan kosong. Kenapa cikgu berbuat demikian? Kerana apabila P ataupun harga disamakan dengan kosong, maka kita boleh tahulah berapa kuantitinya. Dan kuantiti yang kita dapat nanti ini adalah di mana merupakan titik permulaan kelok penawaran kita. Jadi, kita teruskan dengan penghitungan kita. Apabila harga sama dengan 0, QS sama dengan 20 campur 5 darab dengan 0. Jadi, akhirnya kita dapati QS adalah 20. 20 ini adalah satu maklumat yang sangat penting di mana kita tahu bahawa nanti bila kita lakarkan penawaran, kelok penawaran kita akan bermula dari 20 unit kuantiti.
Jadi, kita tahu bahawa kalau penawaran ini berkecerunan positif. Kenapa kita tahu dia berkecerunan positif? Sebab nilai campur 5P. 5P ni adalah kecerunan. Jadi, oleh kerana dia adalah campur 5P, maka kita tahu bahawa kecerunan adalah positif. Jadi, cikgu akan lakarkan kalau penawaran ini bermula daripada 20 dan akan mencerun ke atas dari kiri ke kanan dan labelkannya sebagai SS. Jadi inilah cara dia, kita gunakan persamaan ataupun fungsi penawaran dan seterusnya dia membuktikan sekali lagi keluk penawaran yang bercerun ke atas dari kiri ke kanan yang memberikan kita implikasi wujudlah hubungan langsung ataupun positif di antara harga dengan kuantiti yang ditawarkan. Baiklah, berdasarkan kepada latihan ini, kita akan sama-sama mempraksiskan sekali lagi cara untuk mendapatkan fungsi penawaran. Jadi, cikgu harap lepas kita mempraksiskan latihan ini, pelajar sudah mahir untuk mencari fungsi penawaran. Mengikut jadual yang diberikan, harga RM10, kuantiti ditawarkan 20 unit. Apabila harga RM20, kuantiti ditawarkan adalah 25 unit. Jadi di sini juga telah memberikan kita satu implikasi hukum penawaran di mana harga naik, kuantiti ditawarkan juga naik. Baiklah, kita akan bentukkan fungsi penawaran dengan mulanya fungsi penawaran yang standard iaitu QS sama dengan A campur BP. Fungsi penawaran ini, cikgu akan gantikan kuantiti ditawarkan 20 sama dengan A campur 10B sebagai persamaan 1 dan persamaan 2 dibentuk di mana cikgu masukkan kuantiti ditawarkan sebagai 25 sama dengan A campur 20B di mana harga ialah 20. Maka wujudlah persamaan kedua. Sekarang, bolehlah kita gunakan persamaan 2 tolak persamaan 1. Jadi, 25 tolak 20 sama dengan A tolak A, jadi sudah tak ada A dah. Dan campur 20B tolak 10B. Jadi di sini kita dapati bahawa 5 sama dengan 10B, maka B adalah 0.5. Selepas kita dapat nilai B, maka kita boleh gantikanlah B sama dengan 0.5 ke dalam mana-mana satu persamaan. Katakanlah cikgu nak ganti dalam persamaan 1. Jadi 20 sama dengan A campur 10B. Gantikan B dengan 0.5. Jadi selepas kita buat langkah kerja ini, kita dapati A adalah 15. Dengan adanya nilai pada B dan nilai pada A, maka kita boleh bentukkanlah satu fungsi penawaran. Jadi fungsi penawaran adalah 15 campur dengan 0.5P. Ya. Jadi daripada fungsi penawaran QS sama dengan 15 campur 0.5P ini, cikgu boleh lakarkan keluk penawaran. Di mana kita akan buat andaian apabila harga sama dengan 0. Jadi berdasarkan QS sama dengan 15 campur 0.5P di mana kita andaikan P adalah 0 atau sifar, maka kita dapati kuantiti ditawarkan adalah 15. Apakah kegunaannya mencari 15 ini? Kerana 15 ini adalah kuantiti ditawarkan apabila harga adalah sifar. Jadi bila harga adalah 0, maka 15 inilah yang merupakan titik permulaan di paksi kuantiti. Ya, dan dia merupakan kuantiti yang ditawarkan. Jadi dari 15 cikgu akan lakarkan SS itu naik ke atas. Ya. Baiklah, jadi ini sekali lagi membuktikan bahawa wujudnya hubungan langsung antara harga dengan kuantiti yang ditawarkan. Seterusnya kita akan lihat soalan konsep iaitu perubahan kuantiti ditawarkan. Apa maksudnya? Perubahan kuantiti ditawarkan boleh dibahagikan kepada dua.
kategori iaitu penguncupan kuantiti ditawarkan dan juga pengembangan kuantiti ditawarkan. Jadi marilah kita lihat setiap konsep ini. Dan sebelum kita lihat dengan lebih terperinci melalui lakaran graf, pelajar-pelajar mesti faham perubahan kuantiti yang ditawarkan ni, tajuk besar kita ni, dia berlaku kerana wujudnya perubahan harga barang itu sendiri. Maksudnya, setiap kali ada perubahan tingkat harga, maka wujudlah sama ada penguncupan kuantiti ditawarkan ataupun pengembangan kuantiti ditawarkan. Marilah kita lihat kes penguncupan kuantiti ditawarkan. Mula-mula sekali, pelajar perhatikan graf yang ditunjukkan. Cikgu masukkan satu kombinasi iaitu pada P0, kuantiti yang ditawarkan adalah Q0. Sekarang harga sudah menurun dari P0 ke P1. Jadi berdasarkan kepada hukum penawaran, bila harga menurun, kuantiti yang ditawarkan pun jatuh. Jadi dia menurun menjadi Q1. Apabila cikgu sambungkan dua titik ini, maka terbentuklah satu keluk penawaran yang mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Jadi dalam keluk penawaran ini, jelas menunjukkan bahawa P0 dan Q0 diwakili oleh titik A pada keluk penawaran. Dan apabila harga turun menjadi P1, kuantiti yang ditawarkan pun menjadi Q1. Jadi kombinasi sekarang sudah menjadi titik B pada keluk penawaran yang sama. Jadi apa yang berlaku ialah wujudlah satu pergerakan dari titik A ke B. Apa yang kita dapati di sini ialah bila harga turun dari P0 ke P1, kuantiti yang ditawarkan akan turun juga dari Q0 ke Q1. Dan inilah dikenali sebagai penguncupan kuantiti ditawarkan. Dan penguncupan kuantiti ditawarkan akan berlaku pada keluk penawaran yang sama, iaitu pada SS yang sama, dan pergerakan ini adalah bergerak di sepanjang keluk penawaran dari titik A ke titik B. Dan kita dapati bahawa dari titik A ke B ini adalah dikenali sebagai penguncupan kuantiti ditawarkan. Dan apakah puncanya yang menyebabkan penguncupan kuantiti ditawarkan adalah kerana harganya sendiri yang menurun. Jadi kita dapati harga menurun dari P0 ke P1 menyebabkan kuantiti ditawarkan menurun dari Q0 ke Q1. Ini juga mengakibatkan satu pergerakan di sepanjang keluk penawaran yang sama. Dan pergerakan ini dari titik A ke titik B dikenali sebagai penguncupan kuantiti ditawarkan. Baiklah, kita lihat situasi yang sebaliknya. Sekarang kita akan lihat pengembangan kuantiti ditawarkan. Jadi pada graf kita, cikgu akan masukkan P0 dan Q0. Ini menunjukkan pada harga P0, kuantiti yang ditawarkan adalah Q0. Sekarang cikgu andaikan harga telah meningkat. Jadi harga meningkat dari P0 ke P1, jadi kuantiti yang ditawarkan pun meningkat dari Q0 ke Q1. Cikgu sambungkan dua titik ini, maka terbentuklah satu keluk penawaran yang cerun ke atas dari kiri ke kanan. Marilah kita lihat pergerakannya. Pergerakan adalah dari titik A, kerana harga asal P0, kuantiti asal Q0, jadi inilah titik A. Bila dia bergerak di sepanjang keluk penawaran yang sama, dia sudah pergi ke titik B. Jadi titik B adalah titik yang baru di mana dia adalah kombinasi pada harga P1 dan kuantiti Q1. Dan kita dapati bahawa pergerakan ini berlaku di sepanjang keluk penawaran yang sama. Right. Jadi kita bolehlah membuat kesimpulan bahawa bila harga naik dari P0 ke P1, kuantiti ditawarkan juga naik dari Q0 ke Q1. Inilah satu keadaan kita kata pengembangan kuantiti ditawarkan dan dia ditunjukkan oleh satu pergerakan. Dan pergerakan ini berlaku di sepanjang keluk penawaran yang sama, iaitu dari titik A ke B. Dan pergerakan ini diakibatkan oleh kenaikan harga. Jadi apakah punca
pengembangan kuantiti ditawarkan, punca utama pengembangan kuantiti ditawarkan adalah kerana kenaikan harga barang itu sendiri. Jadi cuba perhatikan anak panahnya, kenaikan harga barang itu sendiri menyebabkan kuantiti ditawarkan naik dan seterusnya mengakibatkan satu pergerakan di sepanjang kelur SS yang sama, iaitu dari titik A ke B, dan inilah konsep yang kita kenali sebagai pengembangan kuantiti ditawarkan. Baiklah, selepas kita melihat penguncupan dan juga pengembangan kuantiti ditawarkan, sekarang marilah kita melihat dua soalan yang popular dalam peperiksaan dan bagaimana untuk membezakan kata kekunci dan memberikan jawapan yang tepat. Bagi soalan pertama, apakah faktor yang menyebabkan kuantiti ditawarkan naik? Jawapan ialah kenaikan harga barang itu sendiri. Dalam ayat ini ada dua kata kekunci yang utama. Kuantiti ditawarkan naik mesti kenaikan harga. Ya, sebab ada hubungan langsung antara kuantiti ditawarkan dengan harga. Tetapi pelajar jangan lupa, harga itu mesti diikuti dengan kata kekunci barang itu sendiri. Ya, iaitu harga barang itu sendiri. Kemudian jawapan bagi soalan 2, apabila kita lihat kuantiti ditawarkan turun, maknanya harga barang itu sendiri pun menurun. Jadi kejatuhan atau menurun harga dan mesti diikuti dengan kata kekunci barang itu sendiri. Baiklah, kita lihat faktor penentu perubahan kuantiti ditawarkan dalam rumusan ini ya. Jadi mula-mula sekali pelajar mesti faham bahawa sebarang perubahan kuantiti ditawarkan yang berlaku adalah kerana perubahan harga barang itu sendiri. Ada satu sebab sahaja. Selain daripada itu, kita ada dua situasi yang boleh ditunjukkan dalam graf yang sama. Mula-mula sekali, katakanlah dalam contoh ini ya, harga naik dari RM1 ke RM2. Jadi kuantiti ditawarkan pun naik dari 25 unit ke 30 unit. Jadi inilah wujudnya hukum penawaran, hubungan langsung antara harga dengan kuantiti ditawarkan. Jadi oleh kerana ini, kita dapati wujud satu pergerakan dari titik A ke B yang kita kenalinya sebagai pengembangan kuantiti ditawarkan. Dalam keadaan ini, kita boleh nampak bahawa ada 3 anak panah yang akan naik. Satu ialah harga naik, kuantiti ditawarkan naik, dan satu pergerakan dari A ke B adalah pengembangan kuantiti ditawarkan. Bagi kes yang sebaliknya, katakanlah harga menurun dari RM2 ke RM1. Jadi bila harga menurun, kuantiti ditawarkan pun menurun kerana hubungan langsung antara harga dengan kuantiti ditawarkan. Jadi inilah yang kita kata wujudlah satu situasi penguncupan kuantiti ditawarkan. Jadi penguncupan kuantiti ditawarkan boleh ditunjukkan dengan 3 anak panah yang berwarna hijau ni. Jadi ada 3 anak panah kerana satu adalah puncanya di mana kejatuhan harga barang itu sendiri. Dan yang kedua, kita nampak kejatuhan dari segi kuantiti ditawarkan. Dan akhir sekali kita nampak satu pergerakan di sepanjang keluk penawaran, iaitu dari titik B ke A yang kita kenalinya sebagai penguncupan kuantiti ditawarkan. Jadi pelajar harus faham bahawa perubahan kuantiti ditawarkan ada 2 pergerakan. Satu ialah pengembangan kuantiti ditawarkan dan satu ialah penguncupan kuantiti ditawarkan. Baiklah, sekarang kita akan pergi ke topik yang terakhir untuk pelajaran hari ini, iaitu perubahan penawaran. Perubahan penawaran juga terdiri daripada 2 konsep, iaitu pengurangan penawaran dan juga pertambahan penawaran. Kita dapati bahawa pengurangan penawaran dan pertambahan penawaran disebabkan oleh perubahan faktor-faktor yang lain selain daripada perubahan harga barang itu sendiri. Maksudnya, apabila kita bincangkan perubahan penawaran, kita tidak lagi lihat puncanya sebagai perubahan harga barang itu, tetapi kita akan lihat faktor-faktor lain yang akan mempengaruhi perubahan penawaran ini.
Dan perubahan penawaran ini adalah tidak sama dengan perubahan yang kita bincangkan sebelumnya. Kerana kalau anda lihat pada graf ini, cikgu tetapkan harga pada P0 dan didapati penawaran asalnya ialah S0, S0. Dan di sini, oleh kerana kita gunakan andaian ceteris paribus, iaitu harga barang itu tidak berubah. Pada harga yang sama, PO yang tidak berubah, tetapi penawaran sudah jatuh. Ya, kita kenali ini sebagai satu peralihan penawaran ke kiri, di mana keluk penawaran SO sudah beralih ke S1. Jadi peralihan keluk penawaran ke kiri ini dikatakan sebagai pengurangan penawaran. Dan ini ditunjukkan oleh kuantiti penawaran sudah jatuh dari Q0 ke Q1, tetapi bukan berpunca daripada perubahan harga barang itu sendiri, tetapi ada faktor-faktor lain. Apakah faktor-faktor lain yang menyebabkan peralihan keluk penawaran? Cikgu akan bincang ini dalam video yang akan datang. Jadi hari ini kita hanya tumpukan kepada peralihan dari titik A ke B ini adalah dikenali sebagai pengurangan penawaran. Ya, jadi pengurangan penawaran sangat jelas kita boleh lihat satu peralihan di antara penawaran asal S0 menjadi penawaran baru iaitu S1, dan kita juga nampak bahawa ada peralihan titik dari titik A ke titik B. Maka inilah kita dapati bahawa walaupun kuantiti penawaran sudah jatuh dari Q0 ke Q1, tetapi dia jatuh pada tingkat harga barang itu yang sama. Jadi kita boleh kata bahawa inilah satu perubahan yang kita kenalinya sebagai pengurangan penawaran. Sebaliknya, pertambahan penawaran akan berlaku apabila kita tetapkan penawaran pada satu tingkat harga, katakanlah harga itu adalah RM2 dan penawaran yang mencerun ke atas dari kiri ke kanan ini didapati pengeluar menawarkan 25 unit. Dan pada tingkat harga yang sama, masih RM2, kita dapati penawaran sudah meningkat. Dan dia sudah meningkat menjadi S1 dan kuantiti penawaran sudah naik menjadi 30 unit. Di sini kita dapati bahawa wujudlah satu peralihan keluk penawaran dari S0 ke S1. Dan peralihan ini adalah ke kanan dan boleh ditunjukkan dari titik A ke titik B. Walaupun tingkat harga barang itu tidak berubah. Jadi di sini kita boleh kata pertambahan penawaran adalah diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor yang lain. Ya, jadi pertambahan penawaran mesti diikuti dengan peralihan keluk penawaran ke kanan, iaitu titik A di S0 ke titik B di S1. Dan di sini kita dapati penawaran meningkat ditunjukkan oleh kuantiti penawaran daripada 25 unit dianggap sebagai Q0 menjadi 30 unit dianggap sebagai Q1 lah. Jadi penawaran bertambah dari 25 unit ke 30 unit atau Q0 ke Q1 pada tingkat harga yang sama. Jadi inilah yang kita kenalinya sebagai pertambahan penawaran. Jadi apakah faktor-faktor yang menyebabkan perubahan penawaran? Kalau soalan ini ditanya, maka jawapannya ialah perubahan faktor-faktor lain. Ya, ada banyak faktor-faktor yang boleh menyebabkan peralihan keluk penawaran sama ada ke kiri atau ke kanan. Boleh jadi pertambahan penawaran ataupun pengurangan penawaran, tetapi tak kira apakah faktor itu, dia bukan daripada perubahan harga barang itu sendiri. Ya. Baiklah, sekarang kita akan cuba beberapa soalan. Sebelum itu, cikgu cuba memberikan satu kesimpulan kepada anda semua dahulu ya untuk perubahan penawaran. Jadi perubahan penawaran adalah berlaku kerana wujudnya perubahan faktor-faktor lain selain daripada perubahan harga barang itu sendiri.
Jadi kalau kita perhatikan keluk penawaran yang beralih ke kanan, ya, dari S0 ke S1, ini menunjukkan bahawa kuantiti penawaran sudah meningkat dari 25 unit menjadi 30 unit. Walaupun kuantiti penawaran meningkat dan peralihan penawaran ke kanan dari titik A ke B, tetapi tingkat harga barang itu tidak berubah. Jadi kita boleh katakan peralihan ini adalah diakibatkan oleh faktor-faktor lain. Dan keadaan sebaliknya juga boleh berlaku di mana keluk penawaran boleh beralih ke kiri pula, di mana dari S1 dia boleh beralih menjadi S0 walaupun harga masih RM2, tetapi di sini kita boleh lihat kuantiti penawaran akan jatuh dari 30 unit menjadi 25 unit. Inilah satu situasi yang kita kenali sebagai pengurangan penawaran. Jadi pelajar mesti faham apabila kita bincangkan perubahan penawaran, pastikan anda tahu bahawa ada dua jenis peralihan. Apabila peralihan keluk penawaran ke kanan, maka dia adalah pertambahan penawaran. Apabila perubahan penawaran ke kiri, maka dia adalah pengurangan penawaran. Jadi tak kira dia pertambahan penawaran ataupun pengurangan penawaran, dia adalah disebabkan oleh faktor-faktor lain tetapi selain daripada perubahan harga barang itu sendiri. Baiklah, itu sahaja untuk hari ini dan subtopik yang cikgu nak sampaikan. Jadi sekarang cikgu akan memberikan beberapa soalan uji minda kepada anda untuk mengimbas kembali fakta-fakta utama yang cikgu sudah sampaikan hari ini. Marilah kita buat soalan itu bersama-sama untuk mengukuhkan kefahaman kita. Perubahan kuantiti ditawarkan. Jadi di sini cikgu tunjukkan satu graf, ya. Jadi pergerakan dari A ke B. Pergerakan dari A ke B ini adalah dinamakan sebagai pengembangan kuantiti ditawarkan. Dan punca pergerakan A ke B ini adalah kerana harga sudah naik dari RM1 ke RM2. Apabila harga naik, barulah kita ada pengembangan kuantiti ditawarkan. Jadi perubahan kuantiti ditawarkan boleh dilihat dari bahagian kuantiti, iaitu 25 unit telah naik menjadi 30 unit. Jadi perubahan titik yang berlaku adalah satu pergerakan, ya, dari titik A ke B dan dia berlaku di sepanjang keluk penawaran yang sama. Jadi inilah antara fakta-fakta utama yang pelajar-pelajar harus ingatkan untuk menjawab soalan peperiksaan. Baiklah, kita tengok keadaan yang sebaliknya. Sekarang berdasarkan graf yang sama, cikgu nak pergerakan titik B ke A. Apabila B ke A, kita nampak bahawa adalah satu penguncupan kuantiti ditawarkan dan punca pergerakan B ke A pula adalah kerana harga menurun dari RM2 menjadi RM1. Ya, dan perubahan kuantiti ditawarkan kita boleh lihat dari segi kuantiti yang jatuh, ya, iaitu dari 30 unit menjadi 25 unit. Dan perubahan titik pula adalah satu pergerakan dari titik B ke A di sepanjang keluk penawaran yang sama. Jadi ini adalah satu situasi yang sebaliknya daripada situasi pertama. Jadi hanya ada dua jenis pergerakan, iaitu sama ada A ke B ataupun B ke A sahaja untuk tajuk perubahan kuantiti ditawarkan. Baiklah, bagaimana dengan perubahan penawaran pula? Kalau pelajar perhatikan graf yang ditunjukkan, jelas menunjukkan bahawa ada dua keluk penawaran. Tadi hanya ada satu keluk sahaja. Jadi untuk perubahan penawaran, walaupun titik A bergerak ke B, dia adalah dikenali sebagai pertambahan penawaran. Dan pertambahan penawaran ini berlaku
adalah berpunca daripada perubahan faktor-faktor lain selain daripada perubahan harga barang itu sendiri. Kerana kalau anda perhatikan graf, kita dapati RM2 ini adalah harga yang tak pernah berubah. Ini ialah harga barang itu sendiri. Jadi bila harga tidak berubah, wujudnya peralihan keluk penawaran, dia mesti berpunca daripada faktor-faktor yang lain. Perubahan penawaran ini kita boleh lihat dari segi kuantiti penawaran. Kuantiti penawaran sudah naik dari 25 unit ke 30 unit kerana peralihan keluk penawaran ini, ya. Jadi perubahan keluk ini adalah satu peralihan dan bukan pergerakan. Peralihan keluk penawaran ini ke kanan iaitu dari keluk penawaran S0 menjadi S1 walaupun pada tingkat harga yang sama iaitu RM2. Baiklah, perubahan penawaran dalam kes yang sebaliknya, sekarang cikgu nak dia berpindah dari B ke A pula. Jadi dari B ke A, dia adalah satu peralihan yang dikenali sebagai pengurangan penawaran, dan punca utama pengurangan penawaran ialah perubahan faktor-faktor lain juga, tetapi selain daripada perubahan harga barang itu sendiri. Sebab harga barang itu tidak berubah, dia masih RM2, dan kerana faktor-faktor lain yang berubah yang menyebabkan penawaran kita mengalami pengurangan. Okey, di mana S1 beralih ke kiri menjadi S0. Jadi perubahan penawaran di sini kita boleh nampak satu kuantiti penawaran yang jatuh dari 30 unit ke 25 unit. Jadi apakah perubahan keluk? Perubahan keluk ini adalah dikenali sebagai satu peralihan. Dan peralihan keluk penawaran ini adalah ke kiri, ya, dari S1 beralih ke S0 walaupun pada tingkat harga RM2. Baiklah, itulah beberapa fakta utama yang pelajar harus ingatkan dalam pelajaran ini. Jadi cikgu berharap kelas ini membawa manfaat kepada anda semua. Kalau anda suka video cikgu, jangan lupa subscribe, like dan share Cikgu Yi Channel. Sekian sahaja. Terima kasih. Bye-bye semua.